Pada tahun 2004 abang saya telefon, abang saya pukul saya tu, dia telefon, dia kata, Ravi, dia kata. Ravi? Dia telefon, Ravi, dia kata. Ravi. Lama orang tak panggil saya Ravi. Sedap kan Ravi ni? Kalau dekat negara Arab, saya tulis Jawi tu kan, Ra, Alif, Waw, Ya. Arab panggil saya Rawi. Ingat masa ambil subjek hadis tu, profesor panggil seorang-seorang nama, sampaikan nama saya Muhammad Farid Rawi. Man hadha Rawi? Dia kata, saya pun angkat tangan. Ana doktor. Taib. Urid bidya syufak. Dia bahasa Ami kan. Dan dia kata kejap lagi aku nak jumpa kau. Semua budak dah keluar, saya pergi jumpa dia. Dia profesor hadis. Sebab dia pantang nama Rawi ni kan. Siapa lagaknya budak ni kan? Anta Rawi? Naam doktor, ana Rawi. Betul lah kan? Dia bahasa dia, engkau perawi? Saya kata, ya betul. Saya tak maksudkan perawi tu. Nama saya Rawi. Engkau perawi? Anta Rawi? Naam doktor, ana Rawi. Kam hadis anta tarwi? Banyak mana hadis kau boleh riwayat? Satu pun tak boleh riwayat, saya kata. Wala wahid doktor, satu pun tak boleh. Idzan kaifa anta rawi? Satu hadis pun tak boleh, habis kau menjadi perawi macam mana? Dia kata. Saya kata macam ni, rawi ni dalam bahasa Tamil dia kata rawi. Rawi ni dia gelaran-gelaran yang ada dekat negara, dekat dalam bahasa Tamil lah. Saya kata dengan dia, saya ni asalnya bukan Islam. Maksud, oh begitu. Sebab dia pula tahu kita ni daripada asal usul India lah, itulah. Jadi dia memang kagum dengan orang perawi-perawi hadis tu. Jadi terkejut profesor tu. Kalau saya kata, naam, ana rawi, sudah dicium tangan tuan-tuan. Beratur orang cium tangan saya, perawi hadis. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, abang saya pula rawi, dia kata. Ya bang. Siapa? Mula saya tanya siapa ni, sebab dah 14 tahun tak bercakap. 1990, 2004. Aku abang kau, dia kata. Abang Devdas. Abang saya Devdas. Dia memang handsome kan? Tak macam adik dia lah. Abang saya handsome. Saya pun masa lahir cerah agak tu. Saya tanya mak saya, mak kenapa kakak abang cerah, saya jadi tak berapa nak cerah? Mak saya kata, mak nak minta maaf dengan kau. Kenapa mak? Masa kau kecil kau kena demam kuning, mak jemur lupa angkat. Itu rawi palsu namanya. Perawi palsu, tak ada, saya gurau. Jadi abang saya kata, boleh tak kau bawa aku jalan ke jalan lurus? Jalan lurus KL Seremban pun lurus bang. Aku nak masuk Islam, boleh kau tolong? Boleh. Allahu Akbar. Memang saya menantikan saat dan ketika ini. Pergi ambil dia, bawa dia masuk Islam. Dalam kereta tu nak tanya, dulu kau pukul aku dengan getah, dengan pipe macam-macam kau putus. Kau nak tanya ni, kenapa kau masuk Islam? Nak tanya, tak tanya. Hati ni bergolak-golak, nak tanya, tak tanya. Takut dia kecil hati. Takut tu tetap ada. Kan tanya pula, dia lempang sekali pula kan. Kau masih tak berhenti nak bertanya kan. Tapi tanya je lah, dia dah Islam. Bang, nak tanya boleh? Tanya apa? Dulu saya masuk Islam, abang marah, abang pukul. Sekarang abang pula masuk Islam. Itulah. Dia kata, dulu kau ingat tak masa aku pukul kau tanya aku satu soalan? Saya tak ingat. Kan, lepas dia hentak kepala saya ke dinding, dah lupa habis dah tuan-tuan. Tak ingat bang. Kau tanya kat aku mana salah Islam. Saya ingat dah. Kan dia kata Islam tak betul. Saya kata tak betul di mana tak betul. Dia tak boleh nak buktikan di mana tak betul. Rupa-rupanya selepas itu dia kaji di mana buruknya Islam ni tuan-tuan. Dia cari semata-mata dia nak buktikan kasih. Mes ni Rawi, aku nak bagi tahu. Yang aku cakap Islam tak betul, 1, 2, 3. Dia nak cerita kat saya. 14 tahun. Dia surrender lah tuan-tuan. Kaji. Dia kata, aku tak jumpa benda silap dalam Islam. Islam ni agama yang betul. Masuk Islam. Dia masuk Islam hari Isnin. Lepas masuk Islam tu dia kata dia tak nak balik. Kau hantar aku kat mana-mana, aku nak belajar. Aku memang nak belajar. Habis saya kata, kakak macam mana? Kakak ipar lah. Tak apa, aku settle kat sini dengan kakak dia. Aku cakap sendiri ni. Okey lah. Saya hantar dia dekat rumah, kat Serendah ada rumah tuan pengasuh baru tu. Kita letak dia kat situ, belikan dia peralatan untuk dia solat, apa semua tu. Hari Rabu dia telefon, dia kata nak jumpa saya. Saya duduk Kajang, dia duduk Serendah, jauh lah tu. Saya pun naik kereta pergi jumpa dia. Dia kata nak jumpa anak-anak saya. Nampak masa tu muka dia dah pucat, apa semua. Nampak, tapi orangnya sihat.
Hari Jumaat petang pukul 5 saya dapat panggilan daripada penjaga rumah tuan pengasas saudara baru tu. Dia bagi tahu, Ustaz, harap Ustaz dapat sabar, abang Ustaz baru meninggal. Hari Isnin dia masuk Islam, hari Jumaat dia meninggal. So saya kata pemberian yang sangat istimewa lah tuan-tuan. Dia baru seminggu masuk Islam, dalam keadaan macam tu saya pun cemburu dengan kematian dia kan. Sebab itu saya yakin tuan-tuan, banyak-banyak benda yang kita lihat di luar tu, kita tak boleh nak cepat-cepat buat any judgement. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni terbentang luas sehingga orang tu tak sampai nyawa ke kerongkong. So kita mesti beri peluang. Kita kena banyak-banyak doa, kita kena banyak berusaha supaya orang dapat terima Islam. Kita kena tunjukkan Islam ni agama yang cantik, agama yang boleh diterima secara menyeluruh, secara keseluruhan oleh orang Islam itu sendiri. Alhamdulillah, dan ramai jugalah yang masuk Islam dengan saya. Minggu lepas pun ada seorang hamba Allah masuk Islam dengan saya. Dia kata nak Islam dengan Ustaz. Dia 2 tahun lepas ada seorang hamba Allah ni telefon saya, nama dia Gopi, telefon. Dia pun, this is Ustaz Farid? Yes, I'm Ustaz Farid. Ustaz, may I have your appointment please? So for what purpose, Mr. Gopi? May I know for what purpose? Dia kata, I want to discuss about Islam, I want to know more about Islam. Maybe I have some question to ask you, I want to clarify something about Islam, blah 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 blah. Saya kata okey lah, dia minat, saya pun bagi masa. How serious your interest in Islam? Dia kata, I'm serious, quite serious Ustaz. Okey, dia pun datang, saya bagi tahu dekat kerani, dekat pejabat saya tu. Dia kata dia dah sampai kat parking, kau pergi ambil. Kerani sampai kat parking, telefon, Ustaz, berapa orang nak datang? Saya kata dia seorang aja. Satu keluarga Ustaz, 6 orang. 6 orang? Bawa je lah, saya kata 66. Ini dalam kampus kita nak takut apa? Dia bawa 6 orang. Sampai-sampai dalam pejabat saya tu, bapak budak lelaki Gopi ni, bapak dia nama Subramaniam, Uncle Subramaniam. Uncle Subramaniam tenung saya. Tenung, dah lah pakai tanda kat dahi apa semua. Tenung lama, kata sudah aku kena mantra ke? Tenung lama kan. Kita pun baca ayat kursi dalam hati, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nak takut kita kenapa kan? Uncle Subramaniam, Ustaz, is Ustaz Farid? Ustaz Farid? Yes, I am Ustaz Farid. Ustaz, may I hug you Ustaz? May I hug you Ustaz? Yes, please Uncle. I am really admire you Ustaz. I know you convert. But the way you teach Islam, I love Ustaz. I love you. The way you explain about Islam, you didn't hurt Hindu people. Even you are convert, you know about Hinduism. Saya kata betul, sampai hari ni saya tak pernah hina. Tapi beginilah saya cerita kisah-kisah dalam Quran. Dia seronok tuan-tuan. Dia tanpa cakap panjang, ini dia datang, mak dia datang, mak Gopi ada, adik-beradik ada. Uncle tu pegang tangan anak dia, Gopi tu dia bagi dekat tangan saya. Dia letak, Ustaz, this is Gopi. He want to convert. He want to convert to Islam. So I leave it to you Ustaz. This is my son. He's a nice person Ustaz. Memang Gopi ni baik budak dia. But I know Ustaz boleh teach dia. Terkejut, mana pernah bapak datang hantar anak suruh hantar masukkan Islam. Biasa bapak kerja pakai parang adalah. Habis kuat orang saman kita tu. Bapak datang. Saya kata, Uncle, so saya sekarang ni tengah terkejut ni. Biasa bapak datang marah-marah anak masuk Islam, tapi macam mana Uncle boleh kasih? Biasa orang marah. Ustaz, masa anak saya kecil, dia nak basikal, saya beli kasih basikal. Dia masuk sekolah menengah, dia mau motosikal, saya beli kasih sama dia motosikal. Dia masuk universiti, dia mau kereta, saya beli kasih sama dia kereta. Sekarang dia mau Islam, saya tahu ini Islam agama baik, apa pasal saya tak boleh kasih? Wah, apa pasal tak boleh kasih? Elok budak tu tuan-tuan, lepas masuk Islam ni, dia duduk, dia ulang alik rumah ayah dia. Pernah ayah dia lepas dia masuk Islam ni, cerita benar, lepas ayah dia masuk Islam, ayah lepas 3 bulan ayah dia telefon, Ustaz Farid. Dan nama Uncle Subramani memang ada safe. Yes Uncle. Dia cakap bisik-bisik kan. Yes Uncle. Anything? Yes Ustaz. Ustaz pernah kena nasihat sama ni Haris Gopi lah Ustaz. Apa pasal? Dia sudah Islam, tapi kadang-kadang dia semayang, kadang-kadang tak semayang. Mana boleh jadi Islam kadang-kadang tak semayang Ustaz? Ustaz mesti mau nasihat sama dia. Saya mau nasihat, saya tak semayang. Jadi saya mau Uncle concern anak dia tak semayang tu. So they are very nice family tuan-tuan kan. Saya tanya dengan Uncle Subramaniam, Uncle sudah faham ini Islam bagus. Uncle masuklah Islam. Uncle apa sahaja Uncle tahu masuk Islam? Dia jawab apa? Saya hati belum terbuka Ustaz.
Tak apa, kita doa tuan-tuan. Dia tuai hari kita semai hari ni, kita jangan harapkan besok dia akan keluar hasil. Semai je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi kota Taif kan. Selepas puluhan tahun baru kota Taif orang masuk Islam. Dan strategi-strategi dakwah ni dia kena macam itulah. Explain, bagi tahu, tak ada paksaan. Semoga Allah buka pintu hati. Jadi orang Islam kena betulkan balik kehidupan mereka, tunjukkan contoh yang baik.